Dr. Tajuk, you sudah test tak? Dr. Tajuk, you sudah test? Ya? Hello? Hello? Dr. Tajuk sudah test your file kan? Lepas tu saya akan main itu video. Okey. Suara saya okey? Okey. Okey. Okey, saya sudah share. Okey, boleh. Tak nampak lagi. Dah share tadi. Okey. Okey. So far okey lah. Okay, so I main Okey. Dan kasih ibu. Salah satu komponen formasi kulit, ceramide, mengekalkan kekuatan kulit anda. Kulit gebu dengan teknologi solubilisasi yang dipatentkan. Melembapkan kulit menggunakan kunyit yang ditapai dengan lactobacillus. Rendah asid sesuai dengan pH kulit. Lembut dengan komponen pembersihan semula jadi. Sesuai untuk kulit yang lemah dan sensitif. Dengan ceramide semula jadi yang seakan struktur kulit kita, CeraBebe melindungi kulit dari habuk halus dengan membentuk lapisan lembap. Ketulinan bahan yang tinggi dengan formula hypoallergenic. Kulit yang sihat untuk melindungi bayi kesayanganku. Atomy CeraBebe. How to preserve the nature clean and fresh. Change your detergent first. Atomy Laundry Detergent. Eco-friendly natural ingredients. Perfect for sensitive skin. Super cleansing power. Reduce environmental damage. Keep water clean. Eco-friendly detergent. Atomy Detergent.
Today's meeting is to announce our company performance for this year is doing very good. As you can see, this is a sales per year. It has been increased rapidly. Okay, this is the percentage per month. It's also doing very good. Well done, guys. 성공. 어둠에서 빛이 되는 순간 모두가 열광한다. 하지만 지울 수 없었던 단 하나의 옥점. 진화묘장. 이젠 다 지워버릴 것이다. 강력한 세정력. 피부는 건강하게. 애터미 디퓨어 프린지볼. 거꾸로 들었어. 놀랐지? 이거 컨셉이야. 칠 7년의 연애 서로 다투기도 많이 하고 싸우기도 많이 했지. 이렇게. 그래도 널 만나서 행복을 알게 되고 사랑을 알게 됐어. 내가 가진 게 없고 많이 모자라도 하루의 시작과 끝을 너와 함께 하고 싶어. 나랑 결혼해 줄래? 하루의 시작과 끝을 너와 함께. 애터미 치약 칫솔.
Sayang, sayangku, melindungi kulit sayangku, melindungi kulit dengan belayan kasih ibu. Salah satu komponen formasi kulit, ceramide, mengekalkan kekuatan kulit anda. Kulit gebu dengan teknologi solubilisasi yang dipatenkan, melembabkan kulit menggunakan kunyit yang ditapai dengan lactobacillus. Rendah asid sesuai dengan pH kulit. Lembut dengan komponen pembersihan semula jadi. Sesuai untuk kulit yang lemah dan sensitif. Dengan ceramide semula jadi yang seakan struktur kulit kita, CeraBaby melindungi kulit dari habuk halus dengan membentuk lapisan lembab. Ketulinan bahan yang tinggi dengan formula hypoallergenic. Kulit yang sihat untuk melindungi bayi kesayanganku. Atomy CeraBaby. How to preserve the nature clean and fresh. Change your detergent first. Atomy Laundry Detergent. Eco-friendly natural ingredients. Perfect for sensitive skin. Super cleansing power. Reduce environmental damage. Keep water clean. Eco-friendly detergent. Atomy Detergent. Today's meeting is to announce our company performance for this year is doing very good. As you can see, this is a sales per year. It has been increased rapidly. Okay, this is the percentage per month. It's also doing very good. Well done, guys.
상원공원. 어둠에서 빛이 되는 순간 모두가 열광합니다. 하지만 지울 수 없었던 단 하나의 억정. 진한화장. 이젠 다 지워버릴 것이다. 강력한 세정력. 피부는 건강하게. 애터미 디퓨어 프린지몰. 거꾸로 들었어. 놀랐지? 이거 컨셉이야. 칠 7년의 연애 서로 다투기도 많이 하고 싸우기도 많이 했지. 이렇게. 그래도 널 만나서 행복을 알게 되고 사랑을 알게 됐어. 내가 가진 게 없고 많이 모자라도 하루의 시작과 끝을 너와 함께하고 싶어. 나랑 결혼해 줄래? 하루의 시작과 끝을 너와 함께. 애터미 치약 칫솔. Selamat pagi semua, selamat hari Ahad. Hari Ahad pula, hari Sabtu lah. Saya sudah blur hari ini. Okey, selamat pagi Dr. Tajul. Hari ini kita ada 40 peserta di sini yang nak belajar tentang gastritis, probiotics dan hemohin. I believe semua sudah kenal Dr. Tajul. Siapa yang kali pertama di sini boleh tekan satu tak? Semua orang lama. So, tak perlu memperkenalkan lah. Tapi awak semua tahu Dr. Tajul dekat. Siapa tahu dia? Oh, Puan Hazalina. Puan Hazalina kali pertama Dr. Tajul. And then, siapa lagi yang datang kali pertama kali? Nampaknya orang... Oh, Wawa. MY Wawa KBC. Wawa dari mana? Kuching. Kuching, no wonder. Okay. Yes. Selamat datang. Oh, Puan Mel dari Sabah. Oh, selamat datang dari East Malaysia. Kita pun ada orang dari East Malaysia kan. Peter tak ada. Peter belum masuk lagi. Dan Mei pun belum masuk lagi. Malaysian time lah. Okay. Tetapi okay, Dr. Tajul ada center dekat, siapa tahu dekat mana? Siapa nak memberitahu kita? Yang sudah, siapa pernah melawat Dr. Tajul dekat pusat dia? Pusat education center dia? Tak ada? Di mana? Di kepala apa? Dr. Tajul macam mereka tak kenal awak lah. Betam kios. Betam kios? Betul tak? Betam kios, betul lah. Betam kios. Oh, the number is Betam kios ah? Kepala batas. Betul. Siapa yang cakap Kepala batas. Hijrah Center. Oh, Puan Zainul pun tahu. Okay.
sebagaimana setiap orang tahu, Dr. Tajul setiap hari Sabtu berkongsi dengan kita tentang kesihatan. Sesiapa yang ada soalan boleh bertanya. Sama ada nanti awak boleh membuka mic ataupun type di sini. Type di sini lebih senang sebab saya boleh membacakan. Kalau 10 orang mau membuka mic sekaligus pingsan kita. Okey, Dr. Tajul, pagi ni awak nak berkongsi dulu baru kita ambil soalan kan? Saya kongsi sikit saja. Jadi kita bermula dengan Dr. Tajul dulu tentang gastritis. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, pagi tadi saya dah lari 5 km. Sekarang ni rasa fresh sikit. Okey. Saya rasa nanti satu hari mungkin lepas raya nantilah saya akan buat satu challenge. Okey, 5 km untuk Atomian. Okey, kita akan buat satu challenge. Kita lari hujung minggu setiap 5 km. Saya biasa lari di Stadium Kepala Batas Pulau Pinang. Kat sini saya dan selamat pagi semua. Terima kasih yang hadir, Prof. Mr. Tan. Sifu ini sibuk kot. Okey, salah satu saya nampak Kismet. Kismet ni daripada Sarawak kot. Prof Kismet kalau betul, kalau bagi saya Prof Kismet yang saya kalaulah betul Prof Kismet salah seorang daripada ni. Selamat datang Prof. Dulu pernah belajar sama-sama di bukan bidang sama tapi pernah belajar di Jepun. Kalau Prof Kismet dia daripada Sarawak. Okey, pagi ni saya nak share sedikit berkaitan dengan usus kita. Tak banyak slide hari ni pasal berdasarkan kepada minggu lepas ada yang bertanya berkaitan dengan gastrik, apa peranan hemohim dalam memain peranan sama ada ia membantu merawat atau mengurangkan simptom-simptom gastrik, dan saya rasa ia penting. Ia berkait rapat dengan ia berkait rapat dengan usus kita dan absorption of hemohim dalam sistem GIT kita, gastrointestine. Dan di sini saya nak memperkatakan sedikit berkaitan dengan gastrointestinal system kita. Okey, dekat sini sebagaimana yang dalam WhatsApp yang Prof Muhyiddin hantarkan. Okey, betul lah Prof. Berkaitan dengan usus, okey, daripada mulut kita masuk ke esophagus dan terus ke perut. Stomach ni perut. Okey, daripada dekat esophagus ni, dekat atas ni, dekat bahagian epiglottis, okey, di bahagian tekak kita ni, okey, di situ ada satu bahagian yang pergi ke salur pemakanan kita dan satu lagi bahagian pergi ke pernafasan. Sistem pernafasan. Itu kadang-kadang bila kita silap sikit makan termasuk ke dalam salur pernafasan, itu yang kita tersedap. Macam tu kita buat. Pasal apa? Pasal dia silap masuk highway. Okay, kalau dia masuk dalam sistem pernafasan kita, bahaya. Okay. Jadi apa yang kita makan, okay, dia akan masuk melalui esophagus. Okay, kita di sini, dan di sini banyak enzim, banyak enzim yang dikeluarkan untuk mencernakan, untuk memproses makanan. Okay, kita tak boleh telan, katakan sebiji buah anggur, kita tak boleh telan macam tu je. Kita kena kunyah. Kalau telan takut tersangkut kat mana-mana. Okay, bila kita kunyah, dia akan memecahkan makanan-makanan yang kita makan tadi, dan enzim-enzim yang ada di bahagian mulut ni akan mencernakan makanan-makanan tersebut.
Okey. Dan seterusnya dia akan masuk ke dalam esophagus. Ini yang dinamakan esophagus. Okey, saya tertarik dengan perkongsian Prof Muhyiddin semalam berkaitan dengan apa yang dinamakan sistem GIT daripada mulut ke esophagus dan terus ke stomach. Okey, esophagus ni adalah satu tube. Kalau dalam badan kita dia tube yang lembek, macam kalau tube tayar tu yang telah dibuang angin. Okey, bila buang angin dia macam collapse lah. Dia lepeh, itulah esophagus kita. Okey, daripada masuk ke esophagus dia akan masuk ke perut, dan stomach ni adalah tempat di mana kebanyakan makanan akan diproses. Banyak enzim-enzim akan dikeluarkan di stomach ni. Okey, acid, alkaline, macam-macam lagi. Bukan Caroline, alkali. Okey. Sorry kalau orang. Okey, di stomach ni, okey, di mana makanan tadi diproses lagi. Diproses, dicernakan, jadikan dia molekul-molekul atau makin kecil lah dalam perut kita ni. Dan seterusnya dalam perut ni kadang-kadang dia bergantung kepada seseorang itu. Ada yang ambil masa yang cepat, ada yang ambil masa yang lambat. Kadang-kadang ada yang proses dalam 2 atau 3 jam dan ada yang 4 ke 6 jam. Okey. Dalam perut ni makanan diproses, dikecilkan semuanya supaya dia diserap ke dalam tubuh badan di bahagian intestine, salur kolon kita. Kolon ni terbagi kepada 2, kolon kecil dan kolon besar. Kolon kecil ni terdiri daripada duodenum duodenum, dan dia merupakan proses tempat yang mula-mula penyerapan makanan dilakukan. Dekat sini, dekat duodenum yang bahagian bentuk C terbalik ni, okay. Di sini dia akan stimulate gallbladder, dia akan stimulate liver kita mengeluarkan banyak enzim lagi untuk pemrosesan makanan kita. Okey, dan di sinilah yang penting kita nak bezakan tindak balas apa yang dinamakan probiotik. Okey, probiotik adalah mikroorganism, senang kata bakteria baik dalam badan kita. Dan di sini di mana kebanyakan bakteria yang baik ada di dalam usus kecil dan usus besar kita. Dan ini penting sebagai kita bila kita nak memperkatakan tentang produk-produk kesihatan. Okey, contoh di mana probiotik ni akan bertindak. Okey, probiotik ni kebiasaannya di dalam dia adalah mikroorganism bakteria baik. Okey, kebiasaannya dia akan bermula daripada duodenum ni ke usus kecil dan usus besar. Dan di sinilah kebanyakan bakteria-bakteria baik akan berada. Dan bakteria baik ni dia membentuk status kesihatan kita. Ia masa lahir dia adalah kosong, dan dalam masa 1 tahun ke 2 tahun bakteria-bakteria ni akan membiak, dia akan membentuk sistem pencernaan kita. Dan di sini penting awal 2 tahun yang pertama di mana pembentukan mikroorganism yang baik ni dalam badan kita ni, apabila kita mendedahkan dia kepada antibiotik, contoh, okey, even sebelum ni saya banyak mengatakan yang kebanyakan parents yang datang ke klinik, contoh bawa anak yang umur kurang daripada 2 tahun, mereka meminta antibiotik. Bila sakit sikit meminta antibiotik. Dan amalan ini tak baik. Amalan ini boleh membunuh mikroorganism dalam badan kita. Membunuh bukan yang jahat saja, dia akan membunuh yang baik. Dan di situ itu yang membentuk kita sampai kita ke umur sekarang ni. Siapa yang 20 tahun dah mikroorganism dia membiak, membentuk status kesihatan dia. Macam saya dah umur 50 tahun, okay?
mungkin ada yang mikroorganism tu yang telah dibunuh oleh kita makan antibiotik, kita makan ubat-ubat moden ni, ada yang dibunuh, dan kita memerlukan suplemen, kita memerlukan something untuk membaik pulih balik sistem organisme bakteria baik dalam badan kita. Okey. Dan bila kita kata gastritis, okey, gastritis yang dekat sini yang dalam perut kita ni. Okey. Jadi bila dua produk yang kita nak perkenalkan, kita kena tahu macam probiotik, apabila kita makan dia akan go through, dia akan melalui stomach dan dia akan bertindak di dalam usus kita. Okey, tetapi macam hemohim, apabila dia bertindak, dia akan diserap ke dalam sistem badan dan di situ dia akan bertindak sama ada untuk memulihkan tenaga, untuk membina immune system. Dan satu lagi yang penting, mikroorganism dalam usus kita ni, dia bergantung juga kepada amalan gaya hidup sihat kita. Okey, itu yang saya bila saya berumur dalam, dulu saya terus terang saya kata, nak kata saya bersukan masa belajar tidak sama sekali. Saya fokus kepada baca buku je. Okey, bila kawan suruh berlari sikit pun saya tak nak. Okay, sampai umur saya 30-an baru saya sedar tentang, bila kita dah belajar, bila kita belajar tentang kesihatan, tentang pentingnya gaya hidup sihat. Dan apabila kita buat exercise, itu penting. Bila kita buat exercise, okay, dia akan memulihkan sistem mikroorganism dalam badan kita. Sistem bakteria baik yang saya katakan tadi. Okay, memulihkan dari segi sistem imun sistem kita dan sebagainya. Okey, itu yang pentingnya, gaya hidup sihat, pemakanan sihat dan suplemen. Dan bila kita nak memperkenalkan suplemen, itu yang penting, macam probiotik, tindak balas dia ada di usus kita, usus kecil dan usus besar. Yang usus kecil ni yang kita tengok nampak yang tengah-tengah ni, yang berlilit-lilit ni macam cacing ni. Okey, ini usus kecil, dan usus besar yang ni, yang tepi dia, usus besar. Dan ada kajian menyatakan tentang peranan probiotik untuk mengelakkan kanser. Ini penting, pasal saya dah baca. Kalau siapa yang suka membaca slide seterusnya, okey, slide ini adalah rujukan untuk kita membaca. Yang pertama tu YouTube saya berkaitan dengan gastrik dan hemohim. Gastrik, apa yang perlu, apa yang boleh makan, apa yang tak boleh makan. Okay. Yang kedua ni artikel berkaitan dengan yang ini berkaitan dengan gastritis dan usus probiotik. Okey, yang ketiga ni satu artikel yang memperkatakan tentang mikrob tadi, yang mikroorganism yang baik dalam perut kita dan untuk mengelakkan kanser. Okey, yang ketiga, yang keempat ni adalah kajian yang menunjukkan tentang gastrik dan pemulihan gastrik melalui hemohim. Ia dijalankan oleh researcher daripada Korea menggunakan hemohim. Dan yang last tu adalah image yang saya gunakan tadi. Okey. Saya rasa itu saja perkongsian untuk hari ini. Cuma apa yang kita perlu tahu tadi, sistem anatomi badan kita. Kurang-kurangnya kita tahu apa yang kita makan tu masuk melalui esophagus, melalui stomach dan terus kepada sistem intestine, usus kecil dan usus besar. Dan tindak balas probiotik penting di usus kita, usus kecil dan usus besar. Okey, itu saja pengenalan sedikit. Saya tak nak cakap banyak pasal ini bukan sesi
lecture ini cuma nak kita tahu sedikit anatomi badan kita. Okey? Terima kasih Dr. Tajul. Sesiapa ada soalan nak tanya Dr. Tajul tak? Sebab setahu saya masalah gastritis ataupun perut semua dia sangat lazim kan dekat Malaysia. Tetapi macam orang di dalam Zoom hari ini hanya 4 orang buka tingkap saja. Semua I look at you, you look at me. Ada yang parking. So sesiapa yang ada soalan nak tanya. Dr. Tajul, Kismet cakap, "Hai Dr. Tajul, lama tak jumpa." Tapi Kismet, you tahu siapa? Ogenki Desu. Inilah Prof Kismet ni. Prof Kismet. Dan Prof Muhyiddin pun bercakap sama. Ogenki Dia Desu. berkaitan dengan semasa saya di Jepun lah. Ohayo gozaimasu, Prof Kismet. Okey, sesiapa ada soalan nak tanya. Kalau tak tanya, kita habiskan awal hari ini. Puan Niswa Shakira tanya, "Hello doktor, boleh ke tak ada penyakit hati mengakibatkan sakit gastrik?" Hati boleh juga menyebabkan gastrik. Pasal gastrik ni dia satu penyakit yang kompleks. Okay? Dia mungkin disebabkan oleh hormon, dia boleh disebabkan oleh penggunaan ubat-ubatan moden, terutamanya painkiller, okay? Dan berkaitan dengan penyakit hati ni, kemungkinan stres yang boleh menyebabkan gastrik, okay? Stres ni dia melibatkan hormon, dia very kompleks. Hormon, kalau hormon, katakan contoh seorang wanita yang datang period, okey, dan dalam datang period ni hormon dia tak stabil. Kadang-kadang mood dia pun tak stabil juga. Okey, kita sebagai seorang suami, okey, kita kena pastikan isteri kita dalam keadaan hormon stabil. Jadi bila dia datang period tu hormon tak stabil, dan ia juga melibatkan emosi. Jadi di sini dia lebih kepada stres lah. Okey. Okey, GERD adalah satu penyakit di mana bila dia sphincter di stomach tadi yang saya tunjuk tadi, dia loose. Okay? Dia menyebabkan konten yang dalam perut tu keluar ke esophagus kita. Itu yang kita boleh rasa, kadang-kadang rasa bila GERD ya. Okay? Kadang-kadang dia reflex, dia naik ke atas, dia boleh rasa macam kita nak rasa muntah. Dan satu lagi, GERD ni biasanya terjadi kepada mereka yang berusia. Okay. Gastrik kita rujuk kepada penyakit yang simptom awal, dan GERD ni melibatkan usus kecil dan usus besar. Dia boleh katakan gastritis pada semua. Gastritis ni rujuk kepada ulcer di perut. Okey. Okay, tadi Wawa tanya boyfriend punya emak ni, kalau saya faham, boyfriend punya emak boleh amalkan hembohin ke tak? Saya ada masalah gastrik, cuma sekarang saya hanya mengambil probiotik. Itu yang saya kata, kalau gastrik kita kena tengok dekat mana dia punya tadi, dan tidak balas probiotik tu di mana? Probiotik tu di bahagian usus. Okey, dan gastrik ni kepada perut kita tadi. Dan untuk sesuatu biasanya gastrik kita bagi ubat yang mengurangkan pengeluaran gas asid di dalam perut. Okey, kita biasanya ubat bertindak di sel-sel di perut untuk mengurangkan pengeluaran asid di perut, tu yang kita bagi ubat-ubat contoh Gaviscon ni dia melapisi kawasan perut, Gaviscon atau MMT. Okay. Kalau ubat contoh omeprazole, ranitidine dulu pernah di ban, tak boleh makan. Biasanya saya bagi omeprazole. Omeprazole ni dia bertindak kepada sel-sel di bahagian perut tadi, yang stomach, bukan di bahagian usus. Okey.
Ini yang Okay, saya nak katakan BF tentang berarti probiotik. breastfeeding, sorry. Okay, breastfeeding. Okay, so far no problem lah. No problem, tak ada masalah. Okay, tadi yang saya nak katakan tentang probiotik, okay, peranan probiotik dan peranan hemohim. Okay, hemohim dia memulihkan sel-sel di perut, di sel-sel yang lining the perut kita, dia buat membentuk dinding di perut. Sel-sel ini penting bila dia sakit, bila rosak, ada ulcer, itu yang membentuk, yang menyebabkan gastritis. Okay? Bila kita makan probiotik, okay? Probiotik ni dia akan menyebabkan penyerapan hemohim ke dalam sistem badan kita dengan lebih efektif, lebih mudah. Okay, itu yang penting bila saya suggest orang yang ada gastritis, okay, probiotik saja untuk makan untuk gastritis tak sesuai. Okay, probiotik plus hemohim sesuai, tetapi perlu sekali-sekala memakan ubat-ubat seperti Gaviscon dan seperti MMT, yang ubat kapur putih. Pasal so far berdasarkan daripada pengalaman saya, okay, hemohim 100% tak boleh menyembuhkan gastrik dia saja. Okay. Dan satu lagi, respon hemohim dengan individu. Itu penting. Ada yang tak ada respon, ada yang boleh respon elok. Okay. Okay. Okay, seterusnya Hazlina Ismail tanya, what about ulcer? Adalah kerana gastrik yang kronik? Itulah ulcer. Ulcer dalam perut adalah kita reflect kepada perkataan gastritis. Okay. Jadi untuk kita mengurangkan simptom-simptom gastritis ni, okay, kita sama ada kita amalkan pemakanan yang sihat. Dalam video saya YouTube, saya ada senaraikan cara pemakanan balance diet. Bukan balance. Balance diet ni adalah ramuan pemakanan kita untuk mengurangkan gastrik menjadi teruk. Okay. Salah satu minuman yang menyebabkan gastrik ni makin teruk adalah kopi. Okey, itu bila saya cakap tu ramai yang akan kata kopi, alah tak boleh minum kopi ke? Benda ni memang masa dulu saya suka kopi, masa saya umur dalam 20-30 tahun. Okey, ataupun 40 tahun. Awam 40 tahun saya dah berhenti kopi apabila gastrik saya makin teruk. Gastrik saya ni bukan disebabkan oleh pemakanan saya, tapi lebih kepada stres. Saya rasa stres lah. Pada ketika itu saya belajar, okay, saya buat master, saya buat PhD, dan dalam masa yang sama saya timbalan dekan, saya buat kajian. Saya turun naik daripada Penang ke UKM, okay? Dan macam-macam lah. Jadi daripada situ yang menyebabkan saya gastrik, dan bila saya minum kopi, simptom gastrik ni makin jadi teruk. Okay? Dan saya buat kajian, buat pembacaan selanjutnya, dan saya letak dalam video saya contoh-contoh yang menyebabkan gastrik yang makin teruk. Okay? Salah satu tadi kopi, satu lagi tomato. Siapa yang suka tomato memang tak boleh makan ya. Siapa yang ada gastrik jangan makan tomato. Dan satu lagi yang jenis yang suka sayur-sayuran seperti brokoli. Brokoli pun tak boleh. Okey. Okey, seterusnya kita ada Ilin Tan tanya, cakap terima kasih Dr. Tajul, boleh tak share link tadi yang boleh direct click? Direct click ya. Sekejap ya. Saya hantar di chat. Awak hantar di chat, saya akan juga taruh dekat Facebook.
Okay. Okey. Okey, Ya, kat situ dekat situ ada berkaitan dengan YouTube saya. YouTube saya memperkatakan tentang gastritis. Gastritis ingat gastritis dengan GERD lain GERD adalah makin lagi teruklah. Gastritis ni lebih kepada perut. Ulcer di perut. Okey, pemakanan apa yang boleh tak makan dan yang lain-lain tadi. Sebab siapa yang suka baca berkaitan dengan nutrition dan probiotik, elok baca artikel Siapa yang suka baca jurnal, jurnal yang ditulis oleh researcher daripada Korea berkaitan dengan hemohim dengan gastritis. Okey. Okey, seterusnya Intan Fauzi bertanya, Dr. Tajul, ada setengah pakar berkata bahawa probiotik tak boleh ambil hari-hari seperti kita ambil probiotik Atomy hari-hari. Satu sachet seperti lazim yang kita selalu suggest. Kalau ada sukatan, boleh tak kongsi sukatan yang sesuai? Okey, ada yang mengatakan, saya tak pasti so far yang kajian saya tak ada masalah untuk mengambil probiotik seawal umur 5-6 tahun. Okay. Ada yang mengatakan tapi dos dia kena bersesuaian dengan orang. Okay. Kalau katakan dos yang ada Atomy ni, so far dia boleh makan tiap-tiap hari. Kalau ada yang, tapi kena benda ni kena ingat ada yang setengah tu dia allergic kepada certain organism yang ada dalam probiotik tu. Jadi kalau dia allergic, contoh kalau dia makan, dia ambil satu sachet, dia makan dan dia rasa gatal atau timbul macam kemerahan pada kulit atau dia muntah dan sebagainya. Kalau individu tersebut jangan ambil. Mungkin dia allergic kepada probiotik tersebut. Tapi so far tak ada masalah untuk orang dewasa umur 12 tahun ke atas mengambil satu sachet sehari. Kalau boleh makan awal pagi sebelum makan. Okey. Dan ambil 2-3 paket sehari pun so far tak ada masalah lah. Okey. Okey. Prof. Kismet dia menjawab, Dr. Tajul, saya sihat. Thank you for this sharing session. Very helpful. We gain knowledge from your expertise. Okey, seterusnya Encik Ahmad bertanya, bagaimana hemohim boleh menyembuhkan gastrik? Sama ada makan probiotik sekali dengan hemohim boleh tak untuk menyembuhkan gastrik? Itu yang saya katakan tadi, berdasarkan kepada kajian yang dilakukan oleh pengkaji daripada Korea, dia melihat kepada penyembuhan sel-sel di perut. Daripada situ hemohim dia dapat memulihkan sel-sel perut, sel-sel yang ada ulcer tadi lah. Memulihkan kepada normal. Tetapi berdasarkan kepada pengalaman saya, kalau katakan seseorang itu sekali-sekala dia ada gastrik, mungkin hemohim boleh menyembuhkan 100%. Tetapi mereka yang ada chronic gastritis, chronic gastritis ni, kalau contoh dalam seminggu dia akan dapat gastrik yang teruk dalam 2-3 hari. Lepas tu 2 minggu berikutnya dia dapat balik. Lepas tu sebulan lagi dia dapat balik. Dan dalam masa 6 bulan, setiap bulan dia ada rasa kena serangan gastrik. Mereka perlu melakukan, ini tak boleh buat kat rumah atau kat mana-mana, ini kena pergi ke hospital. Kena buat, kena masukkan skop dan melihat perut kita. Dia kamera tu akan tengok pada perut kita dan satu test yang akan dijalankan, test H. pylori test. H. pylori. Yang ni adalah satu kuman bakteria yang menyebabkan gastrik. Dan kalau ada bakteria tersebut
test tersebut positif, dia kena makan ubat untuk membunuh bakteria H. pylori ini. Okey. Okey, dari segi pengalaman saya, okey, mereka yang gastrik, yang teruk, sama ada perlu hemohim ni cuma membantu, bukan merawat. Dia membantu memulihkan atau mempercepatkan pemulihan gastritis, dan dalam masa yang sama dia perlu mengambil ubat-ubatan moden. Dia tak boleh ambil hemohim saja. Okey. Okey, nampaknya Dr. Tajul tadi ada menjawab sedikit tentang soalan dari Wee Siong, iaitu tentang H. pylori. So dia juga tanya sebab dia berkata bahawa antibiotics will nuke good and bad bacteria. Jadi sama ada probiotics will help to eliminate H. pylori ni. So far tak ada H. pylori. Hemohim tak boleh menyebabkan probiotik, atau hemohim tak boleh eliminate H. pylori ni. Okey, dia tak boleh, dia kena makan ubat juga. Okey. Dan satu saya nampak H. Helicobacter pylori ni boleh menyebabkan pada kanser. Ya. Okey, kalau tak dirawat itu yang bahayanya. Kalau mereka yang ada gastritis yang kronik, okey, saya suggest dia buat ujian endoskopi. Okay, dan melihat ujian tes H. pylori. Pasal H. pylori ni kalau dia positif, kalau tak dirawat, dia boleh membawa kepada kanser. Kanser usus, kanser perut. Okey. Dan peranan Sorry. Okey, Puan Intan Fauzi nak membuka mic ke? Ada tak Puan Intan Fauzi? Atau ada siapa-siapa yang nak share dia ada gastrik dan dia menggunakan hemohim. Macam saya gastrik saya memang teruk, okey, sampai satu peringkat di mana sphincter yang saya katakan tadi, sphincter di perut tu telah loose, dan jadi saya akan sentiasa akan dapat regurgitation, akan rasa bila silap tidur. Okay, kalau makan macam katakan pukul 10 malam makan, saya tidur dalam pukul 11, memang dalam pukul 12, pukul 1 tu makanan yang saya makan tadi akan rasa nak terkeluar. Dan menyebabkan rasa pedih ulu hati, rasa tak selesa. Okey. Okey, seterusnya dari Kuba Emas, Orbit Emas. Nama dia cantik. Dia berkata, "Salam Dr. Tajul, saya ada masalah penyakit dalaman perut dan usus. Saya tidak pasti penyakit apa, tetapi setiap kali apabila buang air besar antara tahun 2017 hingga 2019, selalu sahaja keluar darah yang banyak. Ini menakutkan saya. Saya baru sahaja mengambil probiotik, vitamin C dan hemohim bermula Februari 2021, baru 2 bulan. Jadi adakah cara pengambilan suplemen ini selamat dan boleh menyembuhkan penyakit yang saya alami? Mohon pencerahan Dr. Tajul." Okey, kalau katakan pesakit kubah emas, okey, kalau dia mengatakan ada pendarahan semasa buang air besar. Okey, kalau katakan ada pendarahan, itu saya suggest dia buat rawatan di hospital. Pasal saya risau penyakit yang teruk lagi. Okey, bukan saya nak menakutkan, tapi kalau katakan pasal kalau saya dengar penjelasan tadi, soalan tadi, saya risau juga. Okey, pasal bagi saya pesakit macam ni memerlukan investigation yang lebih lagi. Okey, kalau dia ambil probiotik hemohim, boleh sementara, tapi dia memerlukan rawatan di hospital dan memerlukan investigation, lakukan banyak investigation berkaitan dengan pendarahan tersebut. Sama ada pendarahan tersebut disebabkan oleh ulcer ataupun
yang condition yang teruk barah lah. Okay. Bukan saya nak menakutkan tapi elok buat rawatan di hospital. Okey. Seterusnya dari Puan Hazlina Ismail, saya sudah berusia 53 tahun. Sekarang saya tak boleh makan pedas. Perut akan merasa pedih dan sore throat. Dulu masa muda saya tak ada masalah ini. Kenapa doktor? Okey, macam kes-kes macam ni macam saya jugalah. Dulu saya muda, saya okey, tak ada masalah, tak ada. Tapi kita kena perlu tahu, okey, sebagaimana yang saya kongsi tangga kehidupan saya sebelum ni, okey, umur 30 tahun ke atas, okey, proses penuaan di mana sel-sel kita mula jadi tua bermula seawal umur kita 30 tahun. Okey, di situ masa kita muda-muda tu memang kita tak ada penyakit pasal semua sel kita berfungsi secara 100%. Okey, semakin kita berusia, okey, sel-sel badan kita pun jadi tua jugalah. Okey, bila sel-sel kita tua ni dia tak boleh berfungsi 100%, terutama bila umur 50 tahun. Okey, daripada umur 30 tahun tadi ke 50 tahun dah 20 tahun. Jadi dalam masa 20 tahun ni proses penuaan berlaku. Jadi kita kena expect yang kita telah senior, kita telah tua, telah berusia, okey. Dan kebanyakan, okey, contoh perut kita ni hari-hari terdedah dengan pemakanan yang kita makan. Okey, ada kala kita makan benda-benda yang berkhasiat, ada kala kita makan benda-benda tak berkhasiat. Dan pedas adalah salah satu faktor yang menyebabkan gastrik. Okey, itu tadi kita kena saya boleh jawab macam itulah. Kalau kita berusia ni, kita kena mencari pemakanan yang boleh memulihkan balik kepada bukan muda tetapi memulihkan sel-sel kepada sekurang-kurangnya 90% berfungsi. Okey, dan ini adalah pentingnya makanan suplemen seperti hemohim, probiotik dan vitamin C. Okey. Okey, seterusnya dari Nazira Izani, Dr. Tajul, ayah saya mengidap sakit kanser hati dan telah merebak ke paru-paru. Boleh tak suggest apa yang perlu atau tidak perlu bagi segi pemakanan untuk ayah saya? Okey, dari kes ini, okay, dia melibatkan bukan satu faktor saja, dia melibatkan banyak faktor. Faktor yang utama adalah faktor emosi. Okey, mereka yang mengidap kanser ni memang 100% dia emosi dia akan down. Dia akan rasa sedih, dia akan rasa macam-macam lah. Di fikiran dia bercilaru. Okey, kalau kita sebagai anak, okey, kita tak memahami emosi parents kita, satu situasi yang tak berapa elok lah. Okey, bagi saya kita kena bagi support emotional. Jangan bagi dia orang marah. Okey, mereka ni mudah marah. Okey, terutamanya yang ada kanser hati dan merebak. Yang itu kita tak boleh halang. Pasal ini di peringkat bila sesuatu kanser tu dah merebak, dia maksudnya dia peringkat yang serius. Okey, apa yang kita perlu buat tadi saya yang pertama, emosi mereka kita kena jaga. Okey, bagi mereka happy. Satu lagi, ketahanan badan. Okey, dari sudut ketahanan badan ni dan sistem imun pun memain peranan yang penting untuk mengekalkan atau mengurangkan penyebaran kanser. Dia bukan memulihkan, ingat. Okey, apa yang kita makan suplemen ni dia menaikkan sistem imun badan kita dan dalam masa yang sama ketahanan kita. Dan biasanya mereka yang ada kanser ni akan menyebabkan rasa badan-badan sakit dan sebagainya. Dan itu yang peranan hemohim, peranan probiotik. Okey, dua benda ni macam probiotik menyebabkan penyerapan hemohim yang lebih elok.
ke dalam sistem badan kita dan menyebabkan tindak balas badan kepada hemoglobin ni tinggi. Okey. Dan yang lain-lain tu saya rasa dari sudut agama pentinglah kita bagi support keagamaan kepada ayah kita. Okey. Dan dari sudut pemakanan yang saya beritahu tadi. Okey. Seterusnya satu lagi ya, Caroline, satu lagi. Ya, ada 3 lagi. Satu lagi, mereka yang mempunyai kanser hati, apa-apa kanser jangan sekali-kali bagi gula. Jangan bagi minum air manis, jangan bagi apa-apa yang berkaitan dengan gula, cuba kita elak. Pasal gula ni yang menyebabkan sel-sel kanser ni makin cepat merebak. Okey. Okey, seterusnya dari Prof. Kismet, Dr. Tajul, setelah saya mengamalkan probiotik setiap hari, saya kerap ke tandas. Adakah itu normal atau kesampaian? Kalau nak katakan normal, dia tak normal. Probiotik ni kalau tak menyebabkan dia kekerapan. Tapi kalau ikutkan kekerapan tiap-tiap hari, memang kita kena pergi ke tandas. Pasal kita makan tiap-tiap hari. Jadi bila Prof. Kismet tanya berkaitan dengan kekerapan tu, mungkin dalam sehari dalam satu hari 2 atau 3 kali lah. Saya rasa 2 atau 3 kali. Mungkin dia respon kepada usus kepada probiotik. Okay? Contohlah kalau katakan sebelum ni usus kita ni terdedah kepada kandungan probiotik yang kurang dalam usus. Okay? Bila penambahan probiotik dalam usus ni, dia ada tindak balas. Dia mungkin menyebabkan pengamal tu kerap ke tandas. Okay? Tapi bagi kita yang normal, okay, yang biasa, yang tak ada penyakit apa-apa, okay, tiap-tiap hari mesti kena pergi ke tandas. Okay? Pasal apa yang kita makan diproses dan sisa-sisa pemakanan yang keluar melalui usus besar tu adalah sisa-sisa yang tak diperlukan oleh badan. Jadi dia perlu keluar juga. Okey, Prof. Okey, ada satu soalan dari Kuching, McNoy. Dia tanya, saya pernah dijangkiti kuman paru-paru. Boleh tak saya pagi ambil vitamin, waktu malam saya ambil probiotics plus? Atau apakah masa yang sesuai? Pernah dijangkiti, ni maksudnya dia dah baik tu kot? Pernah, ya. Sudah, I think sudah. Mei you ada dekat sini tak? You nak buka mic tanya? Boleh dengar? Boleh dengar? Boleh dengar? Boleh dengar. Selamat pagi, doktor. Selamat pagi. Saya orang Kelantan, tetapi saya kerja di Sarawak. Okey. Saya mengalami jangkitan kuman di paru-paru. Saya koma di hospital selama 4 minggu. Selepas itu, doktor kata saya boleh jadi asma kalau saya tidak jaga. Selepas itu, saya keluar dari hospital. Setiap 2 bulan sekali saya akan pergi hospital umum. Buat itu follow up pernafasan dalam komputer itu. Okey. Cek punya pernafasan, fungsi pernafasan. Selepas itu, saya ini ambil ini pernafasan 1 kali saja, dia tidak boleh banyak-banyak kali. Dia cakap takut kita paru-paru terkejut. Okey. Doktor kata, selepas tu apabila saya ambil ini Atomy punya itu, saya minum. Saya minum dah. Saya selalu 1 kali saja saya 4 paket saya minum. Saya selalu pergi toilet. Selepas saya pergi follow up, ambil itu pernafasan komputer, sekarang saya sudah okey. Power saya sudah kuat. Bagus.
Power saya sudah kuat. Apabila saya pergi Hospital Umum Sarawak, doktor tanya saya, you ambil ubat di luar, ubat apa? Boleh you jadi power macam ini, dia cakap. Selepas itu, saya tidak berani bercakap dengan doktor, saya ambil ini Atomy punya barang. Saya tidak berani bercakap. Lepas tu, itu Mr. Peter bagi saya minum ini 1 paket 1 hari. Saya cakap dengan itu Peter, banyak sikitnya serobot dia. Saya cakap, kenapa sikit sangat? Kita makan ubat hospital, pagi 4 biji, berapa biji? Saya cakap. Dia cakap, tidak apa, you makan lah. Makan 1 paket 4 kali pergi toilet. Tetapi sekarang saya sudah okey. Saya pergi follow up hospital. Power saya sudah naik hijau, tinggi super bukit. Tapi sekarang sudah okey lah. Semua okey. Tapi saya mau tanya doktor. Pagi saya ambil vitamin C. Malam saya ambil ini. Bolehkah? Probiotik Okey. Boleh. Okey, boleh. Kalau kita dengar cerita pasal McNoy, okey, berkaitan dengan probiotik dan immune system imun badan kita. Probiotik elok untuk meningkatkan sistem imun badan. Pasal ia melibatkan bakteria-bakteria baik di usus. Dan bakteria-bakteria baik inilah yang membina balik sistem imun badan kita. Kalau kita baca salah satu yang artikel yang saya kongsikan tadi, sistem imun badan kita ni akan meningkat apabila kita melakukan exercise. Itu satu. Apabila kita mengambil probiotik dan apabila kita menggunakan hemohim, dia meningkatkan lagi sistem ketahanan badan kita. Dan dari sudut pernafasan, ada artikel berkaitan dengan hemohim dengan mereka yang ada masalah pernafasan dan sebagainya. Dia memulihkan sel-sel dalam paru-paru kita untuk berfungsi dengan tadi ambil banyak sangat. Sekarang saya 1 paket 4 paket sehari itu terlalu banyak. Jangan. Kalau boleh maksimum. Bukan saya makan 1 hari 1 paket saja. Okey, kalau kita okey. Tapi selepas saya makan 4 hari dah, dia banyak kesan untuk saya. Saya pergi itu Hospital Umum Sarawak, dia kata paru-paru saya sudah clear, tidak ada apa-apa lagi, dia cakap. Saya cakap banyak bagus ini Atomy punya barang. Mula-mula saya pun tidak percaya Peter. Saya cakap tidak tahu ini apa ubat ke apa. Saya percaya hospital saja masa itu. Sekarang saya baru tahu Atomy punya barang banyak bagus. Okey. McNoy Okey, terima kasih ya. Satu perkongsian yang bagus McNoy. Okey. Dan di sini apabila kita memberitahu sesuatu, kita ambil sesuatu suplemen di luar daripada apa yang kita ambil di hospital, saya rasa kita tak perlu sembunyi. Dan saya tak boleh kata doktor 100% akan benarkan ni. Pasal ada yang mungkin tak seiringan dengan alternatif treatment, tak seiringan yang mereka yang mengambil suplemen. Dan di sini bagi saya lebih kepada suplemen, bukan ubat ya. Suplemen ni untuk meningkatkan sistem imun badan kita. Dan benda-benda macam ni saya rasa doktor tak against apa yang kita ambil lah. Jangan risau. Terima kasih. Okey. Okey, seterusnya Encik Ahmad tanya untuk perempuan yang mengandung, adakah hemohim memberi apa-apa kesan sampingan?
Mereka yang mengandung so far tak ada kesan, tak ada kesan sampingan. Okey. Okey, Lepas tu tapi bagi saya kepada mereka yang mengandung, kita nak kena tahulah kenapa dia nak ambil hemohim. Okey, satu pasal mereka yang mengandung banyak restriction yang perlu dia orang amalkan lah. Contohnya terutama ubat-ubatan seperti ubat tahan sakit tu memang totally tak boleh diambil. Okey, hemohim so far tak ada reaksi yang mengatakan ada tindak balas kepada janin dan kesan dia kepada janin lah. Tapi bagi saya untuk 3 bulan yang pertama kandungan, kalau boleh kita jangan ambil suplemen selain daripada vitamin. Okey. okey. Soalan terakhir hari ini so far lah. Sesiapa yang ada soalan mesti taruh dalam chat ataupun membuka mic nanti. Puan Hazlina Ismail bertanya, probiotik boleh tak probiotik boleh tak mengawal tekanan darah tinggi? Tak, doktor. Sebelum bacaan bapa saya 172/102, bagaimana itu soalan pertama. Soalan kedua ialah bagaimana pula masalah halitosis? Sama ada probiotik boleh membantu. So dia ada 2 soalan. Halitosis. Satu halitosis sama ada probiotik boleh membantu, kedua tekanan darah tinggi. Halitosis saya tak pasti apa dia. So far saya tak come across perkataan ni. Ada siapa-siapa boleh tolong tengok halitosis? So far saya tak pernah tengok. Tapi berkaitan dengan probiotik mengawal tekanan darah, bagi saya so far tak ada yang mengatakan probiotik boleh mengawal tekanan darah. Okay? Probiotik lebih kepada mikrob usus dalam badan kita. Okay? Kemungkinan ada kaitan. Okay? Kemungkinan ada kaitan, dia mungkin kaitan secara tak langsung, seperti sistem imun dan sebagainya. Okay? Dr. Tajuk. Ya. Good morning, Wishyong. Halitosis, I think halitosis the propolis punya toothpaste will help lah. It's bad breath. Oh, okay. Betul, saya tak come across this penyakit halitosis. So far, terus terang saya tak pernah come across this word before lah. Ya, I think Puan Hazlina tulis masalah pernafasan berbau. Okay, kalau katakan Wishyong, okay, apa nama ubat gigi propolis tu elok. Okay, satu soalan lagi dari Ashri bercakap, please tell the whole world and help people. Okay, boleh tak hemohim? Okay, dari Prof Kismet, bolehkah hemohim membantu menurunkan kolesterol? Boleh dan saya katakan tak boleh. Okey. Bukan nak kata ni, tapi kalau dari sudut hemohim, okey, ada setengah boleh, ada setengah tak boleh. Macam hemohim saya ambil baru-baru ni, saya telah ambil selama 4 bulan hemohim, okey. Dan lebih kepada tekanan darah dan masalah gastrik saya. Tapi masalah kolesterol saya bacaan dia turun sikit. Itu saya kata, saya tak tahu sama ada dia berkesan kepada kolesterol atau tidak. Tetapi kolesterol ni banyak yang mengatakan, kajian terbaru banyak mengatakan yang kolesterol ni actually tak ada kaitan dengan penyakit darah tinggi, tak ada kaitan dengan penyakit jantung. Okay. Tapi benda tu kita just sebagai panduan kita lah. Okey. Puan Hana Wajana pun ada berkata puerty boleh menurunkan kolesterol. Itu lain daripada hemohim dan sebagainya lah.
Okay, Okay, apa satu actually POT dia kalau kita tengok dia punya produk-produk dia apa dia punya khasiat memang elok. Okay, tapi satu kena ingat POT ni dia rasa dia macam mana? Okay, kalau kebiasaannya rasa POT kalau kita minum, okay, kebiasaannya orang suka minum manis-manis. Dia macam green tea jugalah. Kalau kita minum green tea saja elok, tapi bila kita letak gula dekat situ yang tak eloknya. Pasal rasa bila kita rasa POT sendiri itself kita tak rasa sedap, tapi kita letak gula. Itu yang menyebabkan tak elok. Kalau nak minum elok minum yang original, maksudnya pure teh tersebut, bukan kita tambah gula. Okey. Satu lagi berkaitan dengan himohim. Himohim ada setengah tu yang dia campur dalam minuman. Okey. Dalam minuman okey, tapi bagi saya bila dia campur gula dekat situ yang dia tak ada kesan. Dia punya objektif untuk merawat, memulihkan tak ada. Pasal dia lebih kepada kita minum gula. Okey. ada juga yang cakap masuk himohim dalam dalam pemasakan, boleh ke? Macam herbal soup or something. Saya pernah nampak orang cadangkan. Satu yang menarik tentang sistem badan kita, satu sistem pemakanan, sistem perut ni, walaupun kita campur-campur, okay, dia boleh mengenal pasti, okay, yang ini datang daripada himohim, yang ini datang daripada sayur, yang ini datang daripada gula dan sebagainya. Jadi itu yang kita patut bersyukur, apa yang kita dapat, okay, perut yang bertugas 24 jam tanpa henti, okay, mengasingkan pemakanan kita, menyerap mana yang baik, mana yang tak elok. Jadi kalau katakan siapa yang campur, tapi dalam contoh dia ambil satu paket tu, dia campur dalam pemakanan, dia campur dalam minuman, okay, jangan risau, pasal perut kita is very orang kata superb, okay, dia boleh mengasingkan dan mengenal pasti apa ni apa itu. Pasal benda ni saya belajar, saya punya PhD saya dalam bidang farmakologi. Farmakologi ni adalah bidang yang mengkaji apa yang kita makan, ubat, lebih kepada ubat. Apa yang kita makan, ubat tu, dia bertindak dekat mana dan apa respon badan kepada ubat tersebut. Okay? Itu yang saya katakan, bila saya belajar farmakologi, saya terasa yang kita sebagai manusia ni patut bersyukur kepada Tuhan. Okay? Apa yang kita dapat ni kita perlu jaga. Dan apa yang menyebabkan penyakit adalah apa yang kita makan. Okay? Dr. Tajul? Ya. Yeah, can I add one thing? Saya rasa ada banyak juga yang tanya berkenaan dengan himohim dan kolesterol. Jadi apa yang saya cadangkan, buat this blood test, your lipid profile, so that what you boleh tahu apa sebelum dan selepas consume himohim. Saya buat sebelum dan selepas. Actually saya punya HDL cholesterol increase, so it's good. Previously it was low, and then my LDL reduce selepas himohim. So kadang-kadang kita kata rasa-rasa tu very subjektif lah, so buat blood test to confirm. That's my opinion. Betul-betul, Wisyam. Itu yang saya katakan tadi. Apa yang kita makan, kalau katakan saya suka kepada data dan berdasarkan kepada data tu, itu yang saya bagi respon. Itu yang saya katakan tadi, setengah individu ada yang respon, ada yang tidak. Contoh Wisyam dia respon, dia punya kolesterol respon, pasal dia boleh katakan pasal dia buat ujian darah. Itu penting, pasal benda ni penting. Bila kita nak mempromosikan produk, kita tak boleh kata kita rasa.
berdasarkan kepada data macam kolesterol level ni memang boleh diukur. Okey, macam saya makan tapi mungkin sebab ada penyakit-penyakit lain, okay, dia tak respon kepada kolesterol saya, hemohim. Jadi itu yang saya katakan tadi, ada individu yang respon, ada individu yang tak respon. Dia bergantung kepada status kesihatan kita. Dan status kesihatan kita ni bergantung kepada probiotik, bakteria yang baik dalam usus kita yang sejak lahir dia membentuk status kita sampai kita ke umur sekarang. Okey, terima kasih Wisram. Dr. Taja, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, saya nak respon berkenaan dengan kolesterol tadi tu. Pada saya penjelasan saya ni berkenaan lebih kepada berat badan lah. Macam sebelum ni berat badan saya dalam 85 kilogram pada tahun lepas. Dan saya cuba buat diet suku-suku separuh tu dan saya jaga pemakanan, tapi bila buat program suku-suku separuh tu, badan saya hanya turun dalam 5 kilogram sahaja dan dia stable pada keadaan tu. Dan saya cuba makan hemohim tu pada awal tahun baru ni dan sebanyak 7 kilogram badan saya tu dia turun dalam tempoh sebulan. Saya rasa macam luar biasa jugalah. Macam hemohim tu membantu untuk mengurangkan berat badan. Betul ke doktor? Boleh respon tak? Okey. Itu saya katakan tadi, kalau dia dari proses kita nak menentukan kesihatan kita, contoh apa target kita, contoh Encik Tamimi, Encik Tamimi dia lebih untuk menurunkan berat badan, dan pengambilan hemohim, dan kalau saya suggest Encik Tamimi, tambah satu lagi, PORT itu elok untuk mengurangkan kolesterol, mengurangkan berat badan lagi. Okey, campur dua ni insya-Allah. Dan satu lagi gaya hidup sihat ni. Encik Tamimi, gaya hidup sihat tu penting. Gaya hidup sihat ni tak semestinya pemakanan saja. Dia merujuk kepada exercise badan kita. Kita kena buat secara regular, dan pemakanan suku-suku setengah tadi itu yang disuggest. Kadang-kadang pemakanan cara tu mungkin tak ada kesan, tak berkesan secara yang ketara sangat. Okey, itu yang kita memerlukan suplemen lain. Okey, contoh hemohim, saya berkaitan dengan penurunan berat badan, mungkin ada yang boleh kongsi testimoni berkaitan dengan penurunan berat badan, tapi Encik Tamimi telah menunjukkan yang apabila dia mengamalkan hemohim, nampak penurunan berat badan tu ketara. Okay. Mungkin ada tindak balas yang baik dekat situ. Dan satu lagi yang saya boleh suggest, PORT tu, T yang ada dalam atomi tu, itu elok untuk tambahan kepada Encik Tamimi buat tadi. Okay? PORT tu mahal sangat doktor. Saya tak tahu apa ambil lah. Sebab saya cuba ambil hemohim dulu lah insya-Allah. Tapi alhamdulillah memang berkesan. Terima kasih doktor. Tak apalah, dari sudut hemohim tu bukan saja dari sudut berat badan, tapi kita boleh monitor lah. Tapi dari sudut yang lain bagus juga lah. Dari sudut sistem imun badan kita, kalau kita buat exercise, kadang-kadang kita akan rasa sakit-sakit badan. Hemohim membantu juga. Terima kasih Encik Tamimi. Actually ada soalan juga dari Encik Tamimi tadi. Dia berkata bahawa saya mengalami sakit sendi dan saraf bawah lipatan lutut hampir 1 tahun. Keadaan ini membuatkan saya sukar duduk dan berdiri, terutamanya semasa solat. Saya cuba ambil hemohim bermula Januari 2021
pada 2 minggu pertama rasa sakit itu hilang. Tetapi apabila saya berhenti dan ambil 3 hari sekali, sengal-sengal pada lipatan lutut masih terasa sedikit. Boleh tak Dr. Tajo jelaskan berkenaan perkara ini? Okey, berkaitan dengan hemohim. Hemohim ni dia kena ambil continuous. Pasal ini memang even Pak Hanggil pun menyatakan tentang proses. Kalau tengok salah satu video dia, proses tindak balas hemohim dalam badan kita. Okey, dalam masa 24 jam dia bertindak. Okey, selepas 24 jam kita kena tambah lagi. Okey, bukannya katakan kita ambil, kita sihat, lepas tu kita berhenti. Pasal ini proses macam pemakanan kita lah. Contoh kalau kita makan tiap-tiap hari kita makan tiap-tiap hari kita makan, cuba kita berhenti satu hari macam puasa. Macam mana badan kita? Kita perlukan energi. Jadi kita perlu buka puasa, kita perlu makan juga. Itu yang kita tak boleh berpuasa berpanjangan. Sama juga macam kes pengambilan hemohim. Okey, bila badan dah rasa dah sesuai dengan hemohim, okey, bila kita berhenti, okey, kita kena ingat sel-sel badan kita tadi dah menua, dah dalam proses penuaan. Jadi hemohim ni cuma memulihkan kembali. Tapi sel yang dah tua tu dia akan tua juga. Dia cuma memulihkan, hemohim ni cuma memulihkan sel tu sikit. Okey. Jadi untuk Encik Tamimi tadi, okey, kalau boleh, kalau ada, kita kena fikirlah kesihatan kita. Kalau cuba kita peruntukkan kewangan kita untuk kesihatan kita. Bayangkan apabila kita jatuh sakit. Okey, contohnya kalau mereka yang ada darah tinggi, okey, dan hemohim nampak boleh membantu mengurangkan atau menstabilkan dia punya tekanan, tapi kalau kena komplikasi seperti stroke, komplikasi sakit jantung, okey, duit yang digunakan tu lagi banyak daripada banding yang kita maintain tiap-tiap bulan. Jadi kalau atomi yang sekian lah, kalau kita boleh memperuntukkan, okey, tiap-tiap bulan untuk kesihatan kita, okey, kita ambil sikit duit untuk tabungan kesihatan kita, insyaAllah kita boleh mengelakkan daripada kita satu hari nanti kita menggunakan terlalu banyak duit untuk kesihatan yang kita sakit untuk sehari dua. Okey, kita sakit sehari dua tapi kita terpaksa gunakan duit yang banyak pasal kita sakit stroke atau sakit jantung. Boleh Cik Tamimi? Boleh, terima kasih banyak-banyak doktor. Saya sangat gembira lah dengan penjelasan doktor hari ini. Alhamdulillah. Okay, saya nak tanya doktor sebenarnya, tapi tengok iklan tu dalam FB je. Saya tak boleh nak contact doktor. Hari ni alhamdulillah. Tak apa. Tak apalah, kalau dah masuk dalam Zoom ni tak apalah, boleh lah. Terima kasih banyak doktor. Okey, terima kasih Tamimi. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Ya, saya Helmi daripada Sungai Petani. Ya, okay. Saya nak tanya sikit doktor. Hemohim ni dia macam kata ada, kalau macam orang tu dia buah pinggang dah buang satu, boleh makan tak hemohim doktor? Okey. Buah pinggang ni satu organ yang terlalu bagus. Okey. Even satu buah pinggang pun dia boleh memproses toksin-toksin dalam badan kita selama kita hidup. Itu yang kadang-kadang ada setengah orang tu dia boleh derma buah pinggang dia kepada orang lain. Tetapi kita kena jagalah buah pinggang yang tinggal satu ni. Okey. Dari segi hemohim, ada kajian menunjukkan yang dia mampu memprotek atau protek buah pinggang dari kerosakan. Jadi elok makan hemohim sebagai suplemen, makanan suplemen. Okey? Okey, Tuan Amy, boleh ya? Ya, baik. Terima kasih doktor. Okey.
Okey, kita tinggal 10 minit. Ada 4 soalan lagi. Dari Azora Ayu, doktor ada yang makan 3 kotak kecil hemohin, saya rasa. Muka dia jadi bintik-bintik hitam. Sebelum ni dah ada bintik-bintik itu, cuma tak begitu gelap. Jadi bila makan hemohin, bintik itu jadi semakin gelap. Mengapa? Dan tapi Ashari cakap as far as dia berpendapat lah, semua yang pakai hemohin kulitnya semua cantik-cantik. Okey. Itulah so far yang saya terima, even saya sendiri so far yang hemohim ni dia memulihkan sel-sel dalam badan kita dan juga sel kulit. Okey, siapa yang ada, saya bagi contoh lah tangan saya ni. Dulu berjurutu dekat siku ni. Okey. Memang boleh rasa kalau kita makan hemohim, so far yang saya tahu dia memulihkan sel-sel. Kadang-kadang itu yang saya katakan tadi, kadang-kadang setengah orang dia tak respon atau setengah orang dia mungkin dia ada allergic reaction kepada herba-herba ni. Okey, kalau katakan untuk yang bertanya ni berkaitan dengan bintik-bintik hitam di muka, cuba berhenti hemohim, okey, jangan ambil untuk jangka masa seminggu 2 dan tengok perubahan sama ada makin teruk ataupun elok. Kalau dia makin elok, maksudnya dia ada allergic atau ada respon kepada produk herba. Okey, bukan saja hemohim, mungkin benda lain. Pasal individu, setiap orang ni dia mempunyai tindak balas yang berbeza dan tak sama. Itu yang macam contoh tadi, Encik Wee Seong, dia punya kolesterol okey turun, tapi bagi saya kolesterol tak ada tindak balas, tapi ada tindak balas yang benda lain. Okey. Okey, ada satu soalan dari Puan Mawar. Doktor, bagaimana penggunaan hemohin untuk kes darah tinggi yang agak kronik di mana darah tinggi telah menyebabkan kesan kepada ENT seperti mata kurang nampak, telinga kurang dengar, dan untuk makluman sakit laki itu berumur lebih daripada 60 tahun. Okey, di sini itu yang bila saya tanya pesakit, yang penting saya nak tanya tentang umur dia. Kenapa umur ni? Pasal yang saya katakan tadi, proses penuaan, sama ada badan boleh respon kepada ubat atau tidak. Itu penting. Itu satu lagi penyakit sama ada penyakit baru ataupun penyakit kronik. Kalau penyakit kronik ni, kita tak boleh nak katakan dengan ambil suplemen boleh menyebabkan memulihkan kembali. Mungkin dia ambil masa untuk pulih. Mungkin ambil masa dalam 6 atau setahun, 6 bulan atau setahun untuk pulih kembali. Dan dalam proses pemulihan ni, dia memerlukan ubat sokongan daripada ubat-ubat yang ada lah. Contoh kalau dia sakit darah tinggi, dia memang kena makan ubat darah tinggi dan dalam masa yang sama dia mengambil hemohim dan dalam masa 6 bulan tengok dia punya progress. Pattern tekanan darah dia, kalau pattern tekanan darah dia menurun, okey, dan sampai satu masa mungkin boleh kepada normal dan di situ kita boleh menjarakkan atau kita boleh adjust balik ubat yang diambil dan peranan hemohim. Okey, Puan Ma? Okey, soalan last two question. Assalamualaikum. Saya tanya satu lagi, Doktor. Encik Rami. Ya. Assalamualaikum, Doktor. Saya tanya satu lagi. Ya. Tanya satu lagi. Macam kata mak mentor saya ni, dia baru dapat kesan kecil manis. Tapi saya syorkan dia makan hemohim, dia tak berani nak makan macam mana, betul. Dia takut efek kan. Okey, baru 2-3 hari lepas baru pergi check. Dia baru dapat tahu kecil manis dia. Jadi sebelum ni tak ada kecil manis dia. Okey, Encik Almi, yang ini penting Okey,
pada mereka yang sebelum ni tak diagnose kencing manis, okey, yang baru didiagnose kencing manis ini penting. Pasal pengambilan pemakanan penting, suplemen penting. Okey, cuba ambil Hemohim, okey, kalau boleh sekali pagi, sekali petang. Untuk seminggu atau 2 minggu. Okey, lepas tu cek balik. Cek balik dia punya. Tapi dia tak berani nak makan. Saya suruh dia makan, tak makan. Tak berani. Okey, kajian menunjukkan kajian menunjukkan Hemohim ada tindak balas kepada mereka yang dapat kencing manis. Okey, contoh satu lagi, contoh isteri saya lah. Okey, memang tak ada kencing manis, tapi baru-baru ni dia tak ambil Hemohim. Saya suruh ambil Hemohim pun dia tak nak. Okey, tapi baru-baru ni bila dia diperiksa sekali lagi, ada kemungkinan kandungan gula dia tinggi, saya suggest dia ambil Hemohim. Dan alhamdulillah bila buat ujian sekali lagi, paras gula menurun. Belum sampai normal lagi, pasal baru lagi, tapi telah menurun. Jadi mereka yang ada diabetes, bagi saya jangan takut untuk ambil Hemohim. Okey, boleh Tuan Ami? Boleh. Doktor, kalau kita makan, kalau kita makan Hemohim, lepas tu dia nak makan ubat hospital tu, jarak berapa lama doktor? Jarak dia? Kalau boleh sejam lah. Sejam daripada ni. Sejam lah. Okey. Terima kasih doktor. Dr. Tajul? Ya. Okey, tadi soalan yang kata selepas consume Hemohim ada bintik-bintik kan? Okay, this apa yang saya faham tentang kulit lah, because kulit adalah organ terbesar pada diri kita, betul. And also fungsi kulit adalah untuk membuang toksik. So mungkin Hemohim improve kita punya immune system dan badan akan cari jalan untuk membuang toksik badan lah. Mungkin salah satu jalan atau kaedah dia mungkin akan keluar di bahagian kulit kerana kulit adalah salah satu fungsi lah untuk to eliminate toxins from the body. Dr. Tajul. Okey. Betul tu. Kadang-kadang saya terlupa. Visi ni mengingatkan saya tentang proses pengeluaran toksin dari badan. Dia banyak. Dia melalui main organ dia macam buah pinggang, hati. Dan contoh yang saya terlupa tadi, kulit lah, melalui peluh-peluh liang-liang peluh di kulit. Okey, dan di situ juga toksin-toksin badan dikeluarkan. Okey, terima kasih Wisiam. Okey. Dari Elaine, Atomi Pu'er dikatakan ada 30 cawan. Adakah seorang minum satu sachet sehari terlalu banyak? Lepas buka boleh tak simpan setengah sachet untuk besok guna kalau simpan dekat airtight container? Berkaitan dengan PURCT ni, ada siapa-siapa yang boleh tolong saya? Saya tak berapa arif tentang PURT lagi ni, dan saya nak bagi komen berkaitan penggunaan tu, saya rasa tak ada masalah pun. Macam saya minum setiap paket sehari lah, tapi tak ada no effect on me lah. Okay. Dia hanya cakap ada gallic acid je saja, which is an antioxidant. So for me, I think it's okay lah. Tak perlu like setengah-setengah. I'm sure for me, saya rasa bila Atomi mereka menyelidik tentang PURT ini, mereka mesti ada satu sukatan yang dicadangkan. So mereka tidak akan overdose kita lah, setahu saya. Okey, kebiasaan produk-produk ni, okay, terutama yang saya nampak yang daripada Atomi ni, memang setiap produk tu dia ada suggestion berapa banyak yang perlu diambil dan tak boleh limit dia. Itu yang kebiasaannya produk yang berkualiti. Okey. Berkaitan nak ambil banyak mana, kalau saya berkaitan dengan PURT ni, saya lebih kepada macam kita minum teh lah. Kita boleh bancuh,
kita boleh simpan, kita boleh guna sebahagian dan sebagainya. Okey. Dari Hazlina Ismail tanya, doktor, adakah hemohim membantu dari segi growth hormon kita? Memang hormon terlibat. Dan hormon ni memang terlalu kompleks di dalam badan. Macam dari segi stres, okay, dari segi sistem imun dia, memang akan terlibat salah satu step tu hormon yang melebut yang dalam badan kita. Okey. Okey, hari ni kita ada Success Academy pukul 2 nanti. Okey. Saya rasa kita boleh berhenti kepada yang terima kasih kepada semua yang hadir hari ini. Okey, terutama yang baru, dan saya nampak yang daripada Sarawak daripada Tuan Peter kita. Okey, Prof Kismet. Okey. Saya nak cakap apa, saya dah lupa bahasa Jepun dia. Kalau kita nak greet, ohayo gozaimasu. Kalau kita sayonara. Okay, sayonara Prof Kismet dan mereka yang selalu ada dekat sini, Mr. Lee Seong yang bagi komen. Okey, Mr. Asadi, terima kasih. Dan yang lain-lain, saya rasa saya seronok berada di sini setiap hari Sabtu dan berkongsi ilmu kesihatan, dan saya harap akan datang salah satu video yang saya buat tadi, video tentang gastritis. Kadang-kadang saya tengok balik, walaupun saya ada gastritis, saya tengok balik apa yang kita boleh makan, apa yang kita tak boleh makan. Kadang-kadang saya suka aiskrim. Okey, aiskrim tak boleh makan untuk gastritis. Kadang-kadang saya terlupa. Jadi saya tengok video tersebut, dan tapi yang suka membaca, dan kita di sini di Atomy kita galakkan kita membaca untuk tambahkan ilmu. Okey, untuk hari ini terima kasih semua kerana hadir. Terima kasih Caroline. Okey, bukan tadi apa. Okey, terima kasih je lah. Jangan lupa untuk masuk YouTube nanti untuk Success Academy. Mereka yang memerlukan penterjemahan, bila dekat YouTube ada link untuk Zoom, ataupun you boleh tanya dari leader anda. Dan jangan lupa juga pukul 11 pagi besok ada Kopitiam session dengan Mr. Chan. So kita jumpa besok dekat Zoom pukul 11 Okey, terima kasih semua. Happy Saturday. Happy Success Academy. Terima kasih Prof Muhyiddin bagi tentang tentang gastritis. Jumpa lagi. Okay, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Thank you.